Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia. Kita berjumpa lagi setelah kita berehat semalam. Tidak ada sebarang live untuk hari semalam. Dan hari ini setelah menerima banyak panggilan, banyak WhatsApp, banyak komen, banyak macam-macam lah tuan-tuan. Banyak rintihan, kekecewaan. Saudara, hari ini terlalu ramai pihak yang kecewa, akar umbi yang kecewa bila Ketua Setiausaha Negara mengumumkan bahawa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Saudara, memang tak dinafikan, memang tidak dinafikan bahawa ini satu perkara yang agak tidak masuk akal, agak tidak masuk akal. Namun seperti mana yang saya ulang banyak kali, saudara, apabila orang yang melantik Perdana Menteri terdiri daripada 114 orang yang sama yang melantik Perdana Menteri ke-8, jadi tidak ada apa yang mustahil. Sungguh pun begitu tuan-tuan, sungguh pun begitu. Kalau misalnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak ada sebarang isu, tidak ada sebarang masalah, tidak ada sebarang pertikaian, mungkin kita boleh menerima Presiden Bersatu itu diangkat menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Walau bagaimanapun, satu dunia tuan-tuan sudah tahu bahawa inilah manusia yang membawa kerosakan kepada negara ni. Kerosakan kepada ekonomi rakyat. Dengan mengurung rakyat sekian lama, dengan polisi-polisi bodohnya, dengan polisi-polisinya yang tidak masuk akal, dengan SOP-SOP-nya yang berubah-ubah, dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikannya, yang semakin memeritkan kehidupan rakyat. Tuan-tuan, tiba-tiba dia diangkat untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kehidupan rakyat, memulihkan ekonomi negara, dalam keadaan dialah antara punca kerosakan yang berlaku hari ini. Kita juga tahu bahawa tuan-tuan, kerajaan yang dipimpin olehnya gagal. Gagal dengan segagal-gagalnya. Gagal pertamanya dari segi pelaksanaan apa yang dipanggil sebagai darurat. Darurat daripada 6,000 lebih sebelum darurat, angka COVID meningkat menjadi 20 lebih ribu selepas pelaksanaan darurat, yang mana darurat itu bukan untuk menyelamatkan negara ataupun memulihkan keadaan negara daripada permasalahan COVID, tetapi lebih untuk memastikan angka COVID itu terus meningkat bagi menyelamatkan kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Macam mana rakyat yang waras pemikirannya nak menerima keputusan bahawa Muhyiddin perlu dilantik menjadi apa yang dipanggil sebagai pengerusi pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara. Kita juga tahu tuan-tuan, dalam keadaan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita lihat ramai pelabur-pelabur kita lari meninggalkan kita. Foreign direct investment tidak masuk. Hubungan antara bangsa kita, hubungan dua hala dengan negara-negara jiran, kita lihat berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Malah kita diberi tamparan hebat bila mana Muhyiddin Yassin pergi ke UAE. Kita menyangkakan bahawa UAE akan melabur di Malaysia. Sebaliknya UAE telah pergi ke Indonesia dan melabur di Indonesia.
Kita lihat bila mana Muhyiddin pergi ke Arab Saudi. Bila mana menteri yang menjaga hal ehwal umrah dan haji mengumumkan sebanyak 10,000 kuota haji tambahan untuk Malaysia. Tiba-tiba King Salman ataupun Raja Salman mengumumkan pemecatan menteri haji tersebut. Jadi ini jelas menunjukkan tuan-tuan dari segi masyarakat antarabangsa dan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara luar. Kalau letak Muhyiddin lagi sebagai pengurusi pemulihan, memang takkan pulih. Memang takkan pulih. Jadi ini yang menyebabkan rakyat hari ini tertanya-tanya apa yang menyebabkan beliau sekali lagi dilantik untuk memulihkan ekonomi. Saudara yang saya kasih sekalian, belum lagi tentang kaedah cara macam mana nak memperkukuhkan Bursa Saham Kuala Lumpur, macam mana nak memperkukuhkan kedudukan kewangan. Malah kalau nak dibandingkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri, sebaik saja Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dan bila Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri yang baru, kita lihat Bursa Saham Kuala Lumpur, tuan-tuan, dan juga mata wang kita, kukuh lebih daripada apa yang berlaku di zaman Muhyiddin Yassin. Kerana orang mula yakin bukan pasal apa, saudara, kerana aura UMNO itu masih lagi kuat. Bila mana seorang Perdana Menteri datang daripada UMNO, maka pelabur-pelabur menjangkakan bahawa Perdana Menteri ini datang dengan kekuatan, dengan sokongan, dengan aura sebagai pemimpin UMNO yang didokongi oleh UMNO, didokongi oleh MP-MP UMNO, didokongi oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Jadi mereka yakin kalau letak balik Muhyiddin ni, tuan-tuan, apa nak jadi dengan bursa saham kita? Apa nak jadi dengan kita punya mata wang selepas ini? Belum lagi kita fikir tentang soal hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Muhyiddin. Sebelum ini kita mengharapkan bila mana kita ada Perdana Menteri baru, kalau terpaksa pun kita tambah hutang, biarlah kita tambah hutang itu untuk memastikan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Keperluan untuk membantu rakyat di kala rakyat begitu susah hari ini dapat dilakukan. Bantuan untuk usahawan-usahawan yang hari ini dikejar oleh Aeon Kredit, yang hari ini dikejar oleh pelbagai syarikat kredit, termasuklah dikejar oleh Along, termasuklah dikejar oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Makcik-makcik yang pinjam dengan AIM pun dikejar, tuan-tuan. Kita duk harap kalau terpaksalah Abang Long kita meminjam duit rakyat, duit daripada luar, pinjamlah untuk membantu usahawan-usahawan kita, rakyat kita, penjaja-penjaja kita, makcik-makcik Amanah Ikhtiar Malaysia dan sebagainya. Itu harapan kita. Tapi bila letak orang yang banyak mengayakan kroni-kroni dengan direct nego projek sebagai pengurusi pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara, saya rasa akhirnya duit kita sekali lagi akan pergi ke sana. Kes 87 juta vaksin yang dibeli, sedangkan orang yang nak ambil vaksin pun belum lagi separuh. Sedangkan orang yang kita ada 32 juta, kalau 100% ambil pun, kalau ambil 2 kali vaksin pun baru berapa? 64 juta. Sekarang dah beli vaksin sampai 87 juta dos. Untuk apa? Bagi dia lagi. Lepas ni lagi tambahlah vaksin yang dibelikan.
Vaksin sudah jadi satu perniagaan yang menguntungkan. Ini masalah dia, saudara. Saudara yang saya kasih sekalian, itu sebabnya saya rasa, saya punya pandangan, pasti ada sebab yang kita mungkin tak boleh nak jangkakan kenapa Perdana Menteri akhirnya mengambil keputusan untuk meletak Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Bertaraf menteri. Bertaraf menteri pula tu. Bertaraf menteri ya. Cuma ada kemungkinan besar, ini pandangan saya, mungkin betul mungkin tidak. Ada kemungkinan besar sebab setahu saya dia minta nak jadi Menteri Mentor. Kemungkinan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap tuanku minta nak angkat dia jadi Menteri Mentor, baginda tuanku mungkin tak setuju. Agaknya lah, agaknya. Sebab kalau dia jadi Menteri Mentor lagi payah tuan-tuan. Dia akan masuk di dalam mesyuarat kabinet. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia belum masuk mesyuarat kabinet pun, kabinet memutuskan nak lantik Perdana Menteri yang gagal ini menjadi pengurusi pemulihan negara. Kena faham ni, yang lantik ni tuan-tuan bukan Perdana Menteri ya. Yang lantik Perdana Menteri ialah sebahagian daripada kabinet, tetapi yang melantik, ni kena tahu ni, yang melantik Muhyiddin sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara ni ialah kabinet. Dan kita pun tahu jemaah menteri di dalam kabinet itu, saudara, bukan semua orang UMNO yang jiwanya UMNO, dan kebanyakannya orang bersatu, orang PAS, yang daripada dulu setia bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memang tak banyak benda yang Datuk Seri Ismail Sabri boleh buat keputusan secara bersendirian. Bila kabinet dia dah macam tu rupa dia, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya saudara, saya nak beritahu bahawa sebenarnya Perdana Menteri kita dalam keadaan yang cukup bahaya. Bahaya sebab apa? Sebab kita faham beliau berada dalam keadaan tangannya terikat ke belakang, umpama macam dulu UMNO berada bersama dengan Perikatan Nasional, tapi kita tangan diikat belakang sebab duit kita dipegang, duit kita disekat, banyak hak kita dinafikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini bila mana Perdana Menteri dilantik oleh 114 orang yang sama, dan pengaruh mereka-mereka yang berpengaruh untuk mengangkat Muhyiddin Yassin, orang yang berpengaruh yang sama juga yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Maka amat sukar untuk permintaan daripada bersatu ini ditolak. Cuma saya nak ingatkan satu, kalau terus-menerus Perdana Menteri kita mendengar nasihat daripada orang yang salah, dan terlalu bimbang untuk membuat keputusan sendiri, saya bimbang takut akhirnya, dulu saya cakap dia akan jadi timbalan Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah. Terjadi. Cuma nasib dia bagus kerana dia dapat jadi Perdana Menteri. Hari ini bosku pula kata dia mungkin jadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah. Kita harap tidak, kerana beliau datang daripada UMNO, kita akan dukung beliau. Namun jangan sampai kita yang mendukung beliau ni pun akan rebah sama, kerana mempertahankan tindakan-tindakan yang beliau lakukan, kerana mendengar nasihat daripada orang-orang yang sememangnya rapat dengan Muhyiddin Yassin.
Kerana nasihat-nasihat ini terus terang saya cakap lebih kepada nasihat yang memusnahkan beliau, dan akhirnya kena ingat kegagalan beliau juga akan menjadi kegagalan UMNO. Kita semua akan menerima bala, kita semua akan menerima akibat dia sekiranya kita membiarkan perkara ini berlaku. Jadi saya mengharapkan kepimpinan UMNO juga kena mendekatkan diri mereka dengan Perdana Menteri, supaya Perdana Menteri juga turut dinasihati, menerima nasihat yang seimbang, baik daripada puak-puak Perikatan Nasional, begitu juga dengan mereka-mereka yang berada di dalam Barisan Nasional. Kerana belum tentu semua nasihat yang dia terima daripada puak Perikatan Nasional ini akan membawa kebaikan kepada diri dia sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan kedudukan UMNO di dalam pilihan raya umum yang ke-15. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Kena perbanyakkan perjumpaan dengan akar umbi UMNO. Dengar macam mana orang akar umbi berfikir, mungkin tak sama dengan kepimpinan UMNO. Kena banyakkan perjumpaan dengan normal layman yang tidak berparti, supaya bukan hanya pandangan orang UMNO diambil kira, pandangan orang atas pagar, pandangan rakyat biasa, rakyat marhain juga diambil kira. Hari ini saya terus terang menyatakan bahawa banyak respon yang saya terima bukan hanya daripada orang parti, daripada rakyat biasa. Mereka kecewa bila mana seorang Perdana Menteri yang dah gagal dan sudah pun diturunkan daripada jawatan Perdana Menteri, diberikan pula peluang menjadi pengurusi jawatan kuasa pemulihan negara. Macam mana orang yang telah memusnahkan banyak perkara dalam negara ni, ekonomi kita, ekonomi rakyat, kita punya sistem perundangan kita yang rosak, macam mana dia nak memulihkannya? Ini satu benda yang saya rasa perlu difikirkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya kita faham kedudukan dia, memang faham, dalam keadaan tangannya terikat. Sekiranya beliau tidak berani bertindak mengikut acuan dia sendiri, tidak berani bertindak mengikut pemikiran dia sendiri, dan tidak dapat menilai nasihat yang diterima dengan baik, sehingga keputusan yang sangat merugikan beliau ini diambil hari ini. Kalau berterusan satu demi satu polisi dan keputusan yang beliau ambil dibantah satu persatu oleh rakyat secara berterusan, saya bimbang UMNO berada dalam keadaan yang cukup berbahaya untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Kena ingat, peluang yang diberikan kepada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri di pusingan terakhir, ini satu peluang yang boleh menjadi rahmat dan dalam masa yang sama boleh menjadi malapetaka bagi UMNO. 22 bulan diberikan kepada Pakatan Harapan. Rakyat kecewa, dan bila mereka jatuh, rakyat raikan. Kecuali setengah-setengah rakyat DAP, mungkin mereka marah kerana pilihan mereka diturunkan. Diangkat Perikatan Nasional, keadaan menjadi lebih parah. Nak cari rezeki sendiri pun tak boleh, dikurung di rumah. Nak menyelesaikan masalah COVID, ubat-ubat dirampas. Segala bentuk perubatan yang sepatutnya dididik rakyat bagaimana cara nak mengatasi masalah COVID, semuanya disenyapkan oleh pihak KKM dengan harapan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin dapat dikekalkan bila angka COVID terus-menerus meningkat. Namun
rakyat mengharapkan bila mana Perdana Menteri itu datangnya daripada UMNO. Pemikiran rakyat di luar seolah-olah UMNO sudah kembali memerintah. Yang mereka tak sedar hari ini, UMNO tidak memerintah. Hanya UMNO dilantik menjadi ketua pemerintahan di dalam sebuah pemerintahan yang merupakan kerajaan campuran PAS, UMNO, GPS, Bersatu dan parti-parti lain. Jadi itu sebabnya amat penting di pusingan terakhir sebelum pilihan raya, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri kena membuat keputusan-keputusan yang betul. Kena membuat keputusan yang mengutamakan rakyat berbanding dengan keputusan yang terpaksa beliau akur dengan kepimpinan Bersatu, dengan kepimpinan PN yang berkiblatkan Muhyiddin, bagi menyelamatkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Kalau terpaksa hilang sokongan daripada segelintir pemimpin Bersatu ini, let it be. Let it be. Kerana belum tentu pilihan raya itu, saudara, belum tentu pilihan raya itu hanya boleh dimenangi oleh kerajaan yang memerintah. Kita dah ada sejarah bagaimana kita memerintah tetapi dengan fitnah, dengan penipuan, akhirnya pembangkang berjaya mengambil alih kerajaan. Yang penting membuat keputusan yang betul jauh lebih penting berbanding daripada sepanjang masa kita menyantuni pemimpin-pemimpin Bersatu yang tidak habis-habis nak sabotaj kita, yang tidak habis-habis dengan rencana dan juga planning mereka untuk menghancurkan UMNO sedikit demi sedikit. Jadi kena berhati-hatilah wahai Perdana Menteri. Kerana ini kalau tidak didengar nasihat sahabat-sahabat, saya bimbang, keadaan akan menjadi sangat tidak baik. Hari ini kalau baca komen-komen netizen, kalau berlakulah pilihan raya hari ini, saya tak boleh nak cakap apa lah. Nampak memang dalam keadaan yang not very good. Not very good. Not good at all. Jadi berubahlah segera, beranikan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri. Saya yakin beliau sebagai seorang peguam, beliau sebagai seorang yang berpengalaman, pernah jadi setiausaha politik kepada Datuk Seri Sabarudin, Cik, pernah duduk dalam kerajaan, pernah menjadi banyak menteri di banyak kementerian. Saya yakin beliau mampu untuk membuat keputusan sendiri, mampu untuk menilai setiap keputusan yang dia ambil, apa implikasi dia, what are the political implication, dia kena ambil kira benda ni, kena berani. Tak mudah. Kalau tengok Muhyiddin pun tak senang nak dijatuhkan, tak semudah itu, orang nak jatuhkan pemimpin UMNO daripada kursi Perdana Menteri. Tetapi kena berani buat keputusan, kena berani dan kena dengan nasihat yang betul. Kalau berterusan memberi muka kepada Muhyiddin, memberi muka kepada pemimpin-pemimpin Bersatu macam Azmin, saya bimbang. Saya bimbang. Takut akhirnya bukan hanya Perdana Menteri akan hilang kerusi Perdana Menterinya, kedudukan UMNO yang sebelum ini mendapat sokongan rakyat juga akan juga rebah bersama dengan Perdana Menteri. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Baru mukadimah, tuan-tuan.
Silakan kalau ada sebarang soalan boleh tanya di ruangan komen. Okey. Okey. Ya. Pelantikan pengurusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri ni tu. Ya. Sebenarnya Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 1 September tu. Hari ni dah 4 September. Ya. 3 hari sudah. 3 hari sudah. Jadi 3 hari sudah baru hari ni diumumkan. Tapi yang hebatnya tak bocor pun tu kan. Biasa apa-apa pengumuman tu dia bocor dah. Tak, saya yakin kalau misalnya Datuk Seri Ismail Sabri suka dengan pengumuman ni, maka lepas mesyuarat kabinet tu dia dah umumkan. Ya, kenapa dia tak? Kan? Ya. Sudah pasti beliau pun reluctant untuk membuat pengumuman ni. Ya. Kan? Ya. Sebab ini bukan keputusan dia, ini keputusan kabinet. Ya. Kan? Ya. Bila dia reluctant, last kali saya tengok, ini apa saya punya bacaan. Tak ada pun PMO yang keluar kan? Betul. Betul lah? Betul. Yang keluarkan tu ialah KSU. Tan Sri Zuki. KSN ya. Tan Sri dia. Ya, Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki. Tan Sri Zuki. Tan Sri Zuki. Ketua Setiausaha Negara. Ya. Sudah pastilah keputusan tu dibuat dalam keadaan dia reluctant. Ya. Tapi sebagai Perdana Menteri, orang tak boleh nak terima kalau dia membuat keputusan yang dia sendiri reluctant. Kan? Ya. Orang mau tengok keputusan itu benar-benar datang daripada Ismail Sabri. Ya, betul. Eh? Dia sendiri yang umum. Orang mau tengok bahawa Ismail Sabri bukan seperti mana yang orang duk kata. Orang duk kata dia boneka lah, orang duk kata dia ni ikut telunjuk Muhyiddin. Itu sebab semua kabinet, ahli kabinet Muhyiddin dapat jadi ahli kabinet balik kan. Dia kena mula. Dia kena mula tunjukkan kuku dia, kena mula tunjukkan kekuatan dia sendiri, pemikiran dia sendiri, supaya orang dapat membuat penilaian bahawa dia mempunyai kebolehan. Dia mempunyai kemampuan. Ya. Dia kena berani membuat keputusan-keputusan yang berani. Dan setiap keputusan yang dia buat sebagai Perdana Menteri pasti ada risiko dia. Tetapi percayalah, kalau dia membuat keputusan yang berpihak kepada rakyat, dia membuat keputusan apa yang baik untuk negara, dia buat keputusan yang dia fikir itulah keputusan yang perlu dibuat demi kebenaran, maka dia tak perlu bimbang dan tak perlu takut pada sesiapa, kerana Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Betul. Okey. Okey, Datuk. Majlis Pemulihan Negara ni tu, dia ditubuhkan atas titah Tuanku tu untuk menangani masalah COVID dan sebagainya lah. Jadi Tuanku pun dah bertitah agar semua komponen parti ataupun semua parti mestilah bersama tu dalam majlis ni. Jadi tentang pemilihan itu, adakah parti-parti pembangkang bersetuju untuk memilih dia sebagai pengurusi? Dia nak memilih pengurusi ni biasanya memanglah Perdana Menteri memberikan nasihat. Ada kemungkinan besar dia dah memberikan nasihat tu kepada Agong kan. Saya tak pasti bab apa ni majlis majlis apa dipanggil? Majlis Pemulihan Negara. Pemulihan Negara kan. Adakah ianya perlu mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong ataupun tidak? Kan. Tetapi kalau Mageran memanglah kena dapat Agong punya konsen. Kan. Tapi saya nampak ada kemungkinan besar ini benda ni tidak melibatkan Agong kan. Maknanya jawatan kuasa ini merupakan satu majlis yang boleh menentukan cadangan-cadangan yang perlu dilakukan oleh kabinet. Kan? Yeah. Dia lebih kepada sebuah jawatan kuasa je. Kan? Tapi parti lain yang sepatutnya Tuanku dia last kali chairman tu pun memain peranan untuk memilih siapa yang akan menjadi ahli-ahli. Kan? Tetapi sudah pastilah chairman pun kena dengarlah nasihat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Betul. Kan? Betul. Dan kemungkinan besar baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong juga akan memberikan cadangan-cadangan. Siapa yang difikirkan perlu dilibatkan di dalam majlis perundingan pemulihan negara. Kerana sebelum ni
antara sebab kenapa Datuk Seri Ismail Sabri memanggil Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan juga Mak Sabuk ialah kerana titah tuanku. Ya. Tuanku mahukan Majlis Perundingan Negara, Pemulihan Negara terdiri daripada pemimpin-pemimpin daripada semua parti politik yang berada di dalam parlimen. Kan? Ya. Kita nak semua terlibat dalam memberikan pandangan-pandangan untuk memulihkan negara. Ya. Boleh ke sama ada Muhyiddin ini boleh diterima oleh mereka yang dilantik sebagai pengurusi ataupun tidak. Itu terpulang kepada ahli-ahli. Kan? Kalau dia tak setuju, dia letak jawatan lah. Ataupun tolak tawaran pelantikan. Kalau dia tak setuju. Kan? Tapi hak untuk melantik siapa pengurusi itu memang Perdana Menteri berhak lah. Kan? Okay. Majlis Pemilihan Negara ni sangat penting tu dalam hal apa ni nak memulihkan negara ni semula tu Jadi kalau tak ada kerjasama dengan lain-lain parti ni, antara satu sama lain ni macam mana nak buat tu? Itu bila dah dilantik kan, pengurusi ni kena main peranan lah. Macam mana nak dapatkan sokongan daripada PKR, daripada DAP, daripada semua parti-parti politik yang menjadi ahli. Kan? Namun kena ingat, kementerian masih berjalan macam biasa. Kan? Menteri-menteri yang menjaga kementerian masing-masing pun masih menjalankan tugas macam biasa. Kan? Majlis Perundingan Majlis Pemulihan Negara ni hanya memberikan cadangan-cadangan yang akhirnya perlu dilaksanakan oleh kementerian-kementerian. Kadang-kadang dia orang ni boleh kita anggap sebagai penasihat. Kan? Kalau nama penasihat, ada kalanya nasihat tu diterima. Kan? Kenapa tak lantik Datuk Najib? Ada juga yang tanya. Kenapa tak lantik Datuk Najib? Kan? Lepas tu kalau dia orang ni nasihat dia pun bagus-bagus, tapi kabinet tak mau terima, pun tak jadi apa juga. Tak jadi apa juga. Ada orang tanya, kenapa? Kalau ikut pandangan saya lah kan, orang yang paling sesuai, paling cocok dalam keadaan krisis ni untuk mempengurusikan Majlis Pemulihan Negara ni, Datuk Najib. Sama lah macam sahabat kita ni bangkitkan. Kan? Dalam ruangan komen ni. Memang saya setuju. Betul. Kan? Tetapi sudah pastilah kan, bila jadi Perdana Menteri ni kan, Datuk Seri Ismail Sabri ni dia kena dengar semua pihak. Kan? Dia kena dengar semua pihak. Mungkin dia pun nak lantik Datuk Najib. Betul tak? Tapi kalau macam saya cakap tadi lah, ada tekanan politik lah. Kalau ada ugutan, ada orang yang gertak, akan tarik sokongan dan sebagainya, kan? Ataupun kebimbangan Perdana Menteri itu sendiri, sebab ada kemungkinan besar bila parlimen dibuka akan wujudnya undi tak percaya dan sebagainya, kan? Ini akan menjurus kepada keputusan-keputusan yang dibuat itu mengambil kira kepentingan setengah-setengah kelompok. Dan bila kepentingan setengah-setengah kelompok itu dilihat keterlaluan, kan? Dilihat tidak digemari keputusan itu oleh rakyat, sudah pasti ianya akan mengundang kontroversi. Betul. Bila dah berhadapan dengan kontroversi macam ni, kena hadap lah. Kan? Kena cari penyelesaian. Kan? Macam mana cara nak meredakan keadaan? Orang yang patut diangkat menjadi orang yang boleh mempengurusikan majlis pemulihan negara ni, kan? Sepatutnya orang macam Datuk Najib, kan? Kalau tak angkat dia, macam mana nak buat? Sudah pasti dalam UMNO sendiri pun akan berasa kecil hati dengan Perdana Menteri. Bila mana
kepimpinan UMNO kurang mendapat tempat. Kan? Kurang diberikan perhatian. Ya. Bukan senang nak jadi Perdana Menteri ni. Kan? So kena fikirkan benda ni semua. Ya. Kan? Betul. Kalau kursi apa ni sepatutnya bagi kat Muhyiddin, Menteri Mentor. Ya. Lepas tu bagi pula, katalah mungkin tuanku tak nak dekat si Tompok ni ke, kan? Ya. Bagi dia jadi pengurusi pemulihan negara. Bagi Datuk Najib jadi Menteri Mentor. Betul. Balance sikit, orang tak marah sangat. Ya, betul. Kan? Bagus juga Muhyiddin tak jadi Menteri Mentor. Kalau dia jadi Menteri Mentor, dia masuk dalam mesyuarat kabinet. Macam mana Perdana Menteri nak buat kerja? Ya. Kan? Betul. Dalam keadaan orang yang dah jelas-jelas gagal ni, masih lagi berada dalam tu. Macam mana dia nak ubah polisi? Kan? Ya. Yang tak popular yang dilakukan oleh Muhyiddin. Contohnya macam hari ni. Kan? Muhyiddin sebelum berhenti dia buat ketetapan. Dia beritahu semua, dia tak ada arahan secara bertulis. Ya. Tetapi dah dilaksanakan. Nak pergi masuk kat Taman Bunga, kat Tasik Titi Wangsa pun nak kena ada 2 dos. Ya. Masuk ke Pasaraya kena ada 2 dos. Ya. Nak pergi kerja, syarikat swasta pun minta 2 dos. Ini semua polisi lama. Ya. Kalau dia ada dalam mesyuarat kabinet sebagai Menteri Mentor, kan? Boleh tak Datuk Seri Ismail Sabri ubah benda ni? Ya. Tak boleh. Betul tak? Ya, betul. Jadi kita anggaplah ada hikmah di sebalik Muhyiddin tak masuk mesyuarat kabinet ni. Ya. Kan? Ni ada orang tanya Datuk Okey. Betul ke Perdana Menteri Ismail Sabri ni betul-betul serius nak pulihkan negara tu Sebab diorang dah tahu dah tu kalau Muhyiddin ni menjadi pengurusi MPN, diorang dah tahu dah sampai tahap mana dia boleh pulihkan negara tu. Jadi betul ke dia serius nak pulihkan negara sebenarnya ni Perdana Menteri ni? Saya anggaplah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ni lebih untuk memastikan bahawa kerajaan ni tidak diganggu-gugat. Kan? Okay. Jadi apa Muhyiddin nak ni, bagi je lah. Tapi tak semestinya kerajaan akan ikut semua cadangan-cadangan bodoh yang dibuat oleh Muhyiddin ni. Faham tak? Macam aku cakap tadi lah, Majlis Perundingan, Majlis Pemulihan Negara, dia bukan sebuah majlis yang melaksanakan segala apa yang mereka cadangkan sendiri. Cadangan-cadangan yang mereka cadangkan akan dikemukakan kepada kabinet. Ya. Kabinet akan memutuskan yang mana dia nak ikut, mana dia tak ikut. Perdana Menteri yang chair mesyuarat kabinet. Betul tak? Ya. Agak-agak jadi kalau dah terpaksa lantik dia kat situ, kan? Begitulah keadaan dia. Kan? Tapi kena ingat, jangan terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang mengecewakan rakyat. Yalah, betul. Orang yang dah dibuang oleh rakyat ni, kita angkat balik. Ya. Kan? Dah betul. Kecewa tak rakyat? Betul. Orang dah gembira dah. Dia dah tak ada. Yang buat pulut kuningnya, yang hantar pisang kat masjidnya, kan? Macam-macam. Ya. Tiba-tiba Abah is back. Kan? Ya. Tak ke tension? Ya. Bila orang tengok muka dia, Allah Akbar, kalau dia ni buat pemulihan, alamat aku duduk rumah lagi lah. Kan? Ya. Kalau dia ni buat pemulihan, alamat restoran aku ni, orang tak boleh duduk masuk makan. Kalau dia ni buat pemulihan, alamat, sampai bila pun orang yang tak ada 2 suntikan vaksin ni, tak boleh pergi ke mana-mana. Ya. Kan? Betul. Kalau dia ni lah yang jadi pengurusi pemulihan negara, alamat orang yang diberhentikan kerja kerana tak mau ambil vaksin ni, makin lama makin ramai. Ya. Betul. Kita tengok hari ni. Belum apa-apa, Sarabanan dah kata, Ya. kan? Boleh dia ambil tindakan
Ya. Pada pekerja-pekerja kepada pekerja-pekerja yang tak mau ambil vaksin yang tak mau ambil vaksin ni, dia boleh diambil tindakan 94. di bawah akta apa ni? 1994. Pekerja. Ya. Kerana kononnya orang yang tak ambil vaksin ini mendatangkan suasana yang tidak tenteram, tidak aman kepada orang yang sudah ambil vaksin. Keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain. Sampai ke tahap tu dia hina orang tak ambil vaksin. Ya. Dia lupa. Dia lupa ada lebih daripada separuh tak ambil vaksin. Kan? Kalau dulu ada 17 juta pengundi, kan? Kalau separuh 8.5 juta tau. Ya. Kalau 8.5 juta ni tak undi MIC macam mana? Ada dia fikir tak? Ya, dia tak fikir. Kan? Betul. Lagipun dia menambah tekanan kepada rakyat tu. Tak, orang dah tension sekarang ni, anak-anak yang SPM Kadang-kadang terpaksa ambil vaksin. Lepas tu kanak-kanak yang berusia 12 hingga 17 tahun. Ada yang sanggup nak sekolahkan anak daripada rumah. Tak nak pergi sekolah. ya. Hanya kerana vaksin ni. Kan? Sedangkan hari ni vaksin ini, Perdana Menteri lama kata tak ada paksaan, Perdana Menteri baru pun kata tak ada paksaan, Betul. Menteri vaksin lama kata tak ada paksaan, Menteri Kesihatan sekarang pun kata tak ada paksaan. Betul. Dan Menteri Kesihatan pun cakap, lepas ni, orang yang tak nak ambil vaksin ni, yang tak ada masalah kesihatan, kita nak suruh dia swab test berkala, berjadual. Ya. Yang ini yang saya nak tanya. Siapa yang akan bear the cost? Adakah nak mewujudkan satu perniagaan baru? Sebab kilang-kilang swasta ni hari ni dah paksa pekerja-pekerja yang tak nak ambil vaksin ni 3 hari sekali. Ya. Cuba kau bayangkan kalau dia nak ambil macam saliva test ataupun menggunakan air liur. Okey, lagi RM35. Tapi berapa orang pekerja kilang, berapa orang yang susah boleh bayar RM35 3 hari sekali? Ya. Itu dia turunkan. Berapa ramai? Habis kalau menteri pekak kita ni buat keputusan suruh pakai PCR. PCR. Kau bayangkan? Busuk-busuk pun dekat RM200. Betul. Kan? Kalau dia suruh buat seminggu sekali pun, kau bayangkan berapa banyak nak kena keluar. Adakah pekerja akan menanggung kos tu? Ya. Sama jugalah. Dalam arti kata lain, dia memaksa supaya orang yang tak mampu nak bayar kos untuk pergi buat PCR tu, dia terpaksa ambil vaksin juga akhirnya. Ya, betul. Kan? Kalau nak kata negara kena tanggung, aku pun tak setuju. Ya, Kan? betul. Kenapa negara kena tanggung? Adakah ni satu lagi proses cara nak buat duit? Dah buat duit melalui vaksin, nak buat duit melalui PCR test pula. Benda ni kena clear. Ya. Benda ni kena clear. Cukuplah buat polisi-polisi yang dulu ada Perdana Menteri bodoh. Kan? Sekarang ni janganlah ikut. Kita minta biarlah berfikiran secara waras. Kan? Ya. Benda ni bertentangan dengan undang-undang. Setiap rakyat ada hak asasi dia. Rakyat bebas nak pergi mana pun. Hari ni kalau kau tak nak fikir pasal undang-undang pun, kau fikir macam mana kau nak menghadap Allah Ta'ala dengan beban kau menanggung dosa orang yang tak sembahyang Jumaat. Besar. Cuba fikir. Kalau Muhyiddin ni dia anak ulama. Dia anak ulama. Dia tak boleh fikir benda ni. Kan? Kita mengharapkan Perdana Menteri baru yang bukan anak ulama ni. Kan?
lebih sedar Sedar lah. bahaya menghalang orang pergi sembahyang Jumaat. Bahaya menghalang orang daripada pergi sembahyang fardu. Sembahyang fardu pun sekarang ni nak kena ada 2 dos. Ya. Dah tambah pula satu lagi Satu rukun rukun untuk menunaikan solat. 14 rukun lah. Macam mana? Itu sebabnya kan, alhamdulillah Muhyiddin ni tak masuk jadi Menteri Mentor. Ya. Kan? Kalau dia masuk jadi Menteri Mentor, lagi sukar Perdana Menteri nak membuat keputusan yang berbeza dengan polisi terdahulu Muhyiddin. Walaupun orang Muhyiddin ada dalam. Memang kita tahu rintangan tu banyak. Kan? Macam aku cakap lah kan. Memang amat sukar untuk mengecapi kestabilan. Betul. Dalam keadaan semua musuh-musuh dipaksa berpakat untuk mengelakkan pilihan raya. Kan? Ya. Kalau bulan 2 tahun lepas kita dah pilihan raya, selamat. Kan? Ya. Hari ni terpaksa lah. Betul. Kan? Setengah orang dia suka bila keadaan politik macam ni, tak stabil. Kan? Ya. Ada setengah orang suka. Betul. Okey. Okey. Okey Datuk. Kita tengok tu antara dia macam zaman Muhyiddin juga tu Ada menteri ni, kementerian ni cakap lain, kementerian ni cakap lain. Kementerian ni buka pintu depan, kementerian ni buka pintu belakang Baru-baru ni tu macam apa ni, Sarawana ni Menteri Sumber Manusia dia akan kenakan tindakan kepada pekerja-pekerja yang enggan ambil vaksin. Tapi tu Menteri Pendidikan berbeza pula pendapatan dia punya pendekatan dia tu. Kepada guru-guru yang tak vaksin ni kita bagi kerja benda lain. Dia tak berhenti kan, ataupun dia tak ambil tindakan yang keras lah. Tapi dia akan fikirkan macam mana 2,700 guru-guru yang belum ambil vaksin ni perlu membantu murid-murid ni tu. Jadi kat Siti ada dua Betul ke itu kenyataan dia? Tak, di Semalam lain, Ha, hari ni lain. Hari ni lain. Itu mungkin selepas KJ kata nak berunding tu. Itu dalam berita saya tengok tadi dah. Dia kata 2,700 tu. Semalam dah kena hentam. Ya. Kan? Hari ni baru dia berubah. KJ pun semalam kata nak bincang dengan KPM. Kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia nak paksa orang bayar PCR test yang kena buat secara berjadual. Tu lah. Adil ke? Adil ke? Dah lah income orang tu tak cukup. Kan? Ya. Kita nak ambil pula sebahagian besar tu untuk belanja buat PCR test. Dan mengaya orang yang bawa masuk PCR test. Kan? Ya. Kalau aku nak petikaikan senang saja. Aku nak tanya dengan KJ ni. Kan? Hari ni apa yang dia orang buat ni kerja bodoh tau. Sebab apa kerja bodoh? Vaksin ni lebih kurang 6 bulan je bertahan. Okey. Okey? Yeah. Sekarang bulan 9. Orang yang ambil second dose bulan 2 tahun ni, vaksin dalam badan dia pun dah tak ada dah. Itu mudah kena tu. Betul tak? Ya. So, apa beza status orang yang ambil bulan 2 dan sebelumnya, second shot, dengan orang yang tak ambil vaksin? Sama. Sama je. Ya. So, kenapa kena discriminate orang yang tak ambil vaksin? Betul. Kalau dia keluarkan arahan yang sama, dia kena keluarkan arahan juga. Orang yang dah ambil vaksin lebih daripada 6 bulan, kena juga buat swab test. Kan? Biar dia orang ni semua pakat sama-sama tak mengundi parti dia. Yang akan mampus nanti, bukan dia seorang. Parti dia pun akan mampus. Diam lagi. Ya. Itulah dia. Kan? Ini yang pening ni. Ini masalah dia. Kan? Itu sebab nak memilih calon menteri itu, kan? Penting untuk pastikan calon menteri itu cerdik. Cerdik tu bukan bermakna belajar kat Oxford. Kan? Cerdik ni maknanya boleh menggunakan otak yang waras,
boleh membuat penilaian dengan baik, kan? Rasional, kan? Walaupun baru-baru ni, kan? Banyak ayat-ayat yang kita dah cakap setahun yang lalu, alhamdulillah dia pun dah mula cakap, kan? Tapi lambat pick up. Kita dah cakap belajar hidup bersama dengan COVID. Kan? No more pandemic. Endemic. Dia pun dah mula cakap pasal endemic. Baguslah tu. Kan? Ada peningkatan, kan? Tu ada orang tanya lah tu Mungkinkah macam menantik semula Muhyiddin dalam MPN itu kerana nak menjaga kroni-kroni, takut yang lepas-lepas punya ada hal ataupun urusan yang tak selesai lagi tu. Itu saya tak tahulah. Orang tanyalah. Orang tanya tu kena tanya dengan PM lah. Kan? Tapi saya yakin bahawa keputusan tu diambil oleh kabinet. Kan? Bagi memastikan kedudukan Presiden Bersatu tu kan, ada tempat juga. Tapi tak adil lah. Kenapa Presiden UMNO tak ada tempat? Adil ke macam tu? Lepas tu Presiden Bersatu pula boleh kata, pastikan tak ada kluster mahkamah. Yang Presiden UMNO ni, engkau yang dakwa. Pendakwaan terpilih. Yalah. Cuba kalau kau tak salah guna kuasa. Boleh tak kau pilih-pilih orang UMNO kau kenakan? Orang macam Azmin Ali ada video, ada bukti yang jelas, kau lepaskan. Muhyiddin sendiri pun dah melakukan jenayah bawah Seksyen 49 tak silap. Apa dia panggil? Dia apa ni? Courting ni apa dia panggil memujuk rayu seorang wanita yang dia tahu isteri orang bagi tujuan mengadakan hubungan seks. Ini satu kesalahan jenayah. Menggoda. Tapi nasib dia baik, menggoda, kan? Nasib dia baik, dia tak didakwa. Sebab apa dia tak didakwa? Sebab apa dia tak didakwa? Sebab kerajaan tu kerajaan dia. Mahathir takkan nak dakwa Muhyiddin. Muhyiddin tolong dia untuk menjadangkan UMNO, musnahkan UMNO. Takkan dia nak dakwa. Mahathir takkan nak dakwa orang yang ambil duit kelab belia. Macam Syed Saddiq. Muhyiddin ada nak ambil tindakan? Tak ada. Betul tak? Betul. Siapa lagi? Yang Rogo Ramanya dengan yang apa ni Xavier Jayakumarnya. Banyak lagi. Pemimpin-pemimpin yang belah UMNO ni pun yang ada kes bila nyokong dia orang ni lepas. Kan? Memanglah dia orang tak jadi kluster mahkamah. Dia orang jadi kluster Barua. Betul. Betul tak? Betul. Kalau jadi kluster Barua, ikut je cakap Mahathir, ikut cakap Muhyiddin, tak adalah pendakwaan. Yalah. Standard tu. Betul. Okey. Datuk, kita dah tahulah, maknanya kita dah sedia maklum bahawa menteri kabinet yang sedia ada ni adalah menteri kabinet yang lepas-lepas tu Jadi kalau nak menilai prestasi dia tu saya rasa Perdana Menteri rasa dia boleh menilai dengan cepat tu. Nak tunggu 3 bulan tu lambat sangat sebab tak, bagi saya lah, jangan harap lah ada perubahan. Susah. Sebabnya 140 orang tu lah yang membentuk kerajaan. Betul. Mungkin kita boleh lantik seorang menteri ataupun satu badan untuk cek KPI setiap kementerian. Tetapi selepas ada keputusan tu, boleh tak kita membuat keputusan memecat atau menggugurkan orang yang tidak perform? Dalam keadaan kita hanya ada 114. 3 je extra majority berbanding dengan pembangkang. Kan? Boleh tak? Betul lah. Tak boleh. So tak payah fikir pasal apa ni
prestasi mereka ni untuk 100 hari. Ya. Kan? Jangan pening kepala. Ya. Datuk, sebelum ni baru-baru ni lah KJ ada mengatakan bahawa dia akan dia akan minta laporan daripada KKM, Dekat sikit. minta pada laporan KKM tentang angka dan sebagainya lah untuk didedahkan. Datuk rasa benda ni akan berlaku ke tidak, Datuk? Ha? KJ ada minta pada KKM agar membentangkan segala data dan angka yang lebih telus minggu depan. Allah. Kalau nama KJ ni, kan? KKM bagi angka kematian, contoh bagi contoh yang paling mudah sekali lah. Angka kematian, ya betul. Angka kematian yang KKM bagi sebab mengambil vaksin pun, kan? KKM bagi pun 4 orang pada ketika tu. Kan? Ya. KJ pun tak pakai angka KKM. Dia kata tak ada orang yang mati. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun yang mati kerana ambil vaksin. Apa kejadahnya tak ada orang mati? Ya. Kan? Betul. Dan Sekarang ada list. Kita ada 100 orang yang mati akibat daripada vaksin. Ada list. Siapa nak list ni kita boleh tunjuk kan? Boleh tunjuk. List. Kan? ya. Itu baru 100 orang yang pertama. Betul. Yang tak dapat dikesan. Betul. Sebab dia orang yang memegang maklumat tu. Betul. Okey. Ya. Dan KKM pun sampai sekarang tu dia mendedahkan angka-angka yang memang Selagi KKM tu dipimpin oleh DG Nur Hisham, sampai mampus pun kau tak akan dapat angka yang betul. maksudnya The only way engkau kena keluarkan dia daripada situ. Bila keluarkan dia daripada situ, letak orang baru. Kena lantik pula jawatan kuasa untuk menyiasat sama ada angka-angka yang diberikan sebelum ni betul ataupun tidak. Kena siasat macam Singapura contohnya Singapura bayar pampasan pada orang yang mati akibat daripada COVID. Sebab apa? Sebab ada pihak ketiga yang membuat penilaian sama ada orang itu mati kerana COVID ataupun tidak. betul. Macam kita yang janji nak bagi 500,000 kepada orang yang mati, 50,000 kepada orang yang berhadapan dengan kecacatan kekal. Yang janji kerajaan. Bila orang tu mati, yang memutuskan bahawa orang ni mati kerana COVID, kerana vaksin, kerajaan juga. Ya. Yang memutuskan sama ada orang tu cacat kerana vaksin, kerajaan juga. So macam mana nak dapat keadilan untuk bangsa? Betul. Kan? Kalau boleh lantik jawatan kuasa, boleh lantik pengurusi jawatan kuasa pemulihan negara, bertaraf menteri. Kan? Betul. Takkan tak boleh lantik jawatan kuasa bebas untuk siasat benda ni. Kan? Yalah. Kena fikir ke arah tu. Betul. Betul. SKMM pun tak ambil tindakan tentang penyebaran maklumat-maklumat palsu ni tu di media sosial. Kan, seperti KKM tu sendiri lah, dia mengeluarkan data-data yang tak betul. Semua yang dijangkiti Dia masalahnya, dia orang ni bagi dia apa yang rakyat petikaikan. Kan? Apa yang rakyat cakap terhadap KKM, terhadap Perdana Menteri yang lama, terhadap kabinet yang lama, itu dia anggap berita palsu. Betul lah. Kalau ada kritikan-kritikan itu dia anggap berita palsu. Tapi yang KKM palsukan angka, itu tak dikira berita palsu. Ya, betul tu. Ini masalah dia. Kan? Betul. Yang selama hari ini mereka menipu, tak beritahu benda sebenar. Sebenarnya. Kan? Selama hari ini mereka tak beritahu bahawa ivermectin tu berkesan. Ujian di 12 buah hospital ni menunjukkan jawapan yang positif bahawa ivermectin ni boleh digunakan untuk membantu. Kan? Yang itu tak ada pendakwaan. Betul. Tak ada pula dia kata itu berita palsu. Bila mana doktor-doktor bengap yang di bawah pimpinan
cyber trooper Nur Hisham ni membuat kenyataan kata ivermectin ni makanan binatang ataupun ubat untuk haiwan, ubat untuk lembu, kan? Misleading information. Tak beritahu benda yang sebenar, tak beritahu bahawa dah 40 tahun dah manusia pakai ivermectin ni. Berita palsu. Itu tak ada letak sebagai berita palsu. Itu yang merosakkan rakyat tu. Sangat serius tu. Itu sebabnya kalau letak orang yang sama, si tunggul yang sama, jadi DG Kesihatan, memang takkan ada perubahan. Itulah apa suka ni, tak suka kena remove. Tapi nak remove hari ni dah tentulah pengurusi pemulihan negara akan menasihatkan janganlah remove dia, biarlah dia kat situ. Banyak lagi tak tunggulah beres. Selesaikan COVID kan. Banyak lagi tak beres. Padahal selagi dia kat situ memang tak beres. Tak beres, betul. Kan? Selagi dia kat situ memang ubat-ubat yang lebih baik daripada vaksin ni takkan diberikan sebarang keutamaan. Kan? Ya. Dia akan berfikir macam mana nak pastikan vaksin dia laku. Kenapa dia nak berfikir nak melakukan vaksin dia? Fikirlah sendiri. Ya. Ya. So Datuk, apa ni agak-agak Datuk lah. Bila sebenarnya yang perlu dia orang implementkan apa yang dia orang cadangkan ni tu. Contohnya macam tadi kanak-kanak perlu sekolah kena buka dah tu pada 1 Oktober. So kalau 1 Oktober tu nak sampai hujung tahun tu saya rasa baru lagi 2 bulan dah bulan 12 tu. Saya bila dengar sekolah nak buka ni kan, kita kesian kat budak-budak yang kalau orang tua pun banyak yang mati, banyak yang berhadapan dengan masalah-masalah kesan sampingan. Macam mana budak-budak? Ya, betul lah. Budak-budak belum kuat lagi, kan? Ngeri. Kita sekarang ni kadang-kadang tak tahu nak cakap apa, kan? Itu sebab Perdana Menteri ni dia kena cepat buat keputusan. Tapi kalau tangan terikat, sendiri. Tangan terikat dia macam mana tu? Kalau dia masih lagi tangan terikat last kali, kan? Bila musuh kita umban UMNO ke laut, sekali dengan Perdana Menteri terumban, kan? Itu sebabnya bila kuasa dah di tangan dia, dia kena memerintah mengikut acuan dia sendiri. Tak boleh terus-menerus mendengar nasihat daripada puak-puak bersatu ni, ataupun puak-puak yang pro PN ni, kan? Saya sekali kena minta pandangan orang UMNO tu. Betul. Kan? Dia orang berpengalaman, pernah duduk dalam kerajaan. Kan? Okey. Okey Dok. Saya ingat itu je lah. Itu je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.